Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang mengikuti dan menonton video-video di YouTube channel saya. Dan jangan lupa untuk menekan button subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bertemu semula dalam kelas pembelajaran Maya Pendidikan Islam tahun 2. Dan pada hari ini kita akan belajar tajuk-tajuk berkaitan dengan yang pertama di bawah bahagian akidah. Kita akan mempelajari iaitu kesan beriman dan akibat tidak beriman kepada malaikat. Bahagian yang kedua kita akan belajar tentang jawi, yakni ayat pendek jawi. Okey. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, boleh keluarkan buku teks sekarang. Okey. Buka bahagian akidah. Saya yakin adik-adik di rumah boleh ada buku teks masing-masing. Tidak ada masalah. Okey. Siapa yang dah jumpa? Tajuk malaikat. Kita belajar tajuk malaikat. Okey. Okey, dah jumpa. Sekarang kita nak lihat apakah bukti keimanan dan juga akibat kita tidak beriman kepada malaikat. Adik-adik lihat pada muka surat 70. Okey. Tindakan yang membuktikan kita beriman kepada malaikat. Yang pertama adalah merujuk kepada malaikat Jibril. Kita akan sentiasa membaca Al-Quran. Al-Quran. Yang kedua, malaikat Israel. Apakah bukti keimanan kita menziarahi orang sakit? Kerana apa? Kerana kita tahu bahawa apabila mati, malaikat Israel akan menyabut ataupun akan mencabut nyawa seseorang itu. Yang ketiga, Israfil, malaikat Israfil. Apa yang membuktikan kita beriman kepada kewujudan malaikat Israfil? Yakni bersikap sederhana dalam kehidupan. Kita perlu tahu bahawa malaikat Israfil adalah melaksanakan dan juga menjalankan tugasnya menurunkan rezeki dan hujan. Yang keempat, malaikat Mikail. Malaikat Mikail kita boleh lihat. Kalau Ustaz Ustaz minta maaf tersalah. Israfil meniup sangkakala. Malaikat Israfil adalah malaikat Israfil meniup sangkakala. Sebagai tandanya kiamat berlaku. Maka kita bolehlah bersikap sederhana dalam kehidupan. Bahawasanya kehidupan ini akan bila-bila masa akan musnah. Okey, malaikat Mikail sentiasa bersyukur, bersedekah dan membantu orang lain. Kita tahu kejurutan malaikat Mikail, kita tahu bahawa malaikat Mikail ini ada, maka cara kita beriman kepada malaikat Mikail dengan kita bersyukur. Bersyukur, bersedekah dan membantu orang lain. Nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada kita melalui perantara malaikat Mikail ini, iaitu menurunkan hujan. Maka tanam-tanaman kita menjadi subur. Maka kita bolehlah bersedekah dan menzahirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, Munkar dan Nakir. Bagaimana kita tahu bahawa malaikat Munkar dan Nakir ini ada? Kita kena tahu, kita kena wajib beriman bahawa malaikat Munkar dan Nakir ini akan menyoal mereka di dalam kubur. Dengan kita menziarahi
menziarahi kubur. Kita akan rasa sesungguhnya bahawa kewujudan malaikat ni ada. Seterusnya yang keenam, malaikat Raqib. Munkar dan Nakir ni dua malaikat. Okay. Seterusnya malaikat Raqib sentiasa melakukan kebaikan. Sebab kita nak yakin bahawa malaikat Raqib ni ada di sebelah kanan kita dalam mencatat segala amal kewajiban yang kita lakukan. Manakala malaikat Atid sentiasa ada di sisi kita mencatat amalan dosa yang kita lakukan, maka kita perlulah berusaha untuk menjauhi dosa dan maksiat. Dan yang terakhir, malaikat Ridwan dan Malik, kita hendaklah berusaha untuk menjadi ahli syurga, menghindari perbuatan ahli neraka. Kita perlu tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan syurga dan neraka sebagai balasan, sebagai ganjaran dan juga pembalasan kepada amalan kita di dunia. Maka dengan kita cara beriman kepada malaikat ini, khususnya malaikat Ridwan dan Malik, maka kita perlulah berazam. Jika kita mau menjadi ahli syurga, buatlah amalan ahli syurga. Jika mau menjadi ahli neraka, maka kita mohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita menghindarkan. Janganlah kita jadi ahli neraka. Kita perlulah untuk menghindarkan diri kita daripada menjadi ahli neraka. Nauzubillah min zalik. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Cuba lihat di belakang ni. Laman diorang ni. Asah minda bersama-sama dengan rakan kamu, sebutkan nama-nama malaikat. Okey. Memadamkan adik-adik ada di rumah, adik-adik boleh cuba untuk membuat pembelajaran ataupun latihan diri. Latih diri untuk sebut nama-nama malaikat. Siapakah nama malaikat? Ada 10 nama malaikat. Kemudian adik-adik boleh cuba untuk menyanyikan lagu 10 malaikat. Minggu lepas Ustaz dah kongsikan lagu Nasyid Raihan. Adik-adik boleh cari di internet ataupun di YouTube. Type nama lagu 10 malaikat. Okey. Adik-adik boleh membuat pembelajaran diri di rumah. Alhamdulillah. Okey, adik-adik yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz tak kongsikan ni. Yang Ustaz bacakan tadi tu ada dalam muka test adik-adik. Ni. Muka surat ni 70. Adik-adik baca, adik-adik boleh lihat semula dalam video Ustaz. Ustaz ulang semula tindakan beriman kepada malaikat ni. Yang pertama, malaikat Jibril, dengan kita sentiasa membaca Al-Quran. Kerana tugas malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu. Yang kedua, malaikat Israel, tugasnya mencabut nyawa dengan kita menziarahi orang sakit. Yang ketiga, malaikat Israfil. Tugas dia adalah meniup sangkakala, tanda berakhirlah dan juga kemusnahan di atas muka bumi. Bersikap sederhana dalam kehidupan. Seterusnya, malaikat Mikail yang menurunkan hujan dan rezeki. Kita perlu beriman dengan sentiasa bersyukur, bersedekah dan membantu orang lain. Yang kelima, Munkar dan Nakir. Cara kita beriman kepada kedua malaikat ini dengan menziarahi kubur. Yang seterusnya, malaikat Raqib. Kita yakin bahawa malaikat Raqib ini ada di sisi kita mencatat amalan kebaikan dengan kita sentiasa berlumba-lumba melakukan kebaikan berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, fastabiqul khairat, yang ini berlumba-lumba dalam melakukan kebaikan. Seterusnya, malaikat Atid. Kita beriman dengan malaikat Atid dengan kita menjauhi dosa dan maksiat. Dan yang terakhir, Ridwan dan Malik, yakni kita berusaha untuk menjadi ahli syurga, untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita berusaha juga untuk menjauhkan diri kita daripada menjadi ahli neraka. Nauzubillah min zalik. Adik yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, selesai saja pembelajaran mengenai malaikat ini, yakni
beriman kepada malaikat dan juga tidak beriman kepada malaikat, apa akibat yang kita akan perolehi. Adik-adik boleh lihat untuk pengukuhan, adik-adik boleh lihat dalam buku aktiviti. Okey. Cuba lihat muka surat 71 sebab 70 adik-adik dah buat. Muka surat 70 adik-adik dah buat. Muka surat 71. Okey. Ustaz boleh bacakan. Ustaz akan bacakan. Adik-adik boleh lihat. Okey. Lihat yang atas ni. Tindakan membuktikan keimanan terhadap malaikat. Okey, meyakini Al-Quran sebagai panduan hidup. Sentiasa melakukan kebaikan. Menjauhi dosa dan maksiat. Percaya semua rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya selalu mengabaikan solat. Yang ke berapa ni? Yang seterusnya derhaka kepada ibu bapa. Seterusnya sentiasa mengingati kematian. Dan yang terakhir meyakini hari kiamat. Adik-adik yang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang perlu kita tuliskan di bawah ini adalah adik-adik baca semula apa yang Ustaz telah baca tadi. Kemudian adik-adik pilih tindakan yang membuktikan keimanan terhadap malaikat. Mana antara ke-8 yang Ustaz bacakan tadi yang menunjukkan kepada kita adalah bukti keimanan kepada Allah dan bukti keimanan kepada malaikat. Bukti keimanan kepada malaikat. Adik-adik tulis di bawah ni. Satu dah ada tulis. Yang atas ni dah ada. Ni tak payah. Okey? Sebab telah ditulis di bawah ni. Adik-adik cari lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Cari 5. 5 jawapan lagi. Okey? Jangan salin semua. 5 je. Okey. Dan yang terakhir, adik-adik lihat pada muka surat 72 dalam buku aktiviti. Dalam buku aktiviti. Apa yang perlu adik buat adalah adik-adik perlu gariskan jawapan yang betul. Okey, Ustaz tak nak baca yang contoh, Ustaz baca nombor 1. Adik-adik boleh lihat dalam buku aktiviti. Okey. Malaikat kurungan Israfil atau Izrail akan meniup sangkakala sebagai permulaan hari kiamat. Malaikat mana? Nombor 2. Saya berusaha untuk menjadi ahli syurga yang dijaga oleh malaikat. Yang dijaga oleh malaikat. Malaikat Ridwan ke malaikat Malik? Yang ketiga, hujan dan rezeki diturunkan oleh malaikat Mikail ataupun Raqib. Dan yang keempat, setiap dosa yang saya lakukan akan dicatat oleh malaikat Raqib ataupun Atid. Okey? Adik-adik yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Ustaz ulang semula tadi di bahagian akidah. Di bahagian akidah, di bahagian muka surat 72. Ustaz ulang balik semula. Nombor 1, malaikat dalam kurungan Israfil atau Israel akan meniup sangkakala sebagai permulaan hari kiamat. Pilih jawapan yang betul. Israfil ataupun Israel yang meniup sangkakala. Yang kedua, saya berusaha untuk menjadi ahli syurga yang dijaga oleh malaikat dalam kurungan Ridwan atau Malik. Gariskan jawapan yang betul. Yang ketiga, hujan dan rezeki diturunkan oleh malaikat dalam kurungan Mikail ataupun Raqib. Pilih jawapan yang betul, gariskan. Dan yang keempat, setiap dosa yang saya lakukan akan dicatat oleh malaikat dalam kurungan Raqib atau Atid. Gariskan jawapan yang betul. Baiklah adik-adik yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai penerangan tentang latihan dalam buku aktiviti. Sekarang kita akan pergi kepada tajuk seterusnya. Okey, iaitu berkaitan dengan ayat pendek Jawi. Ayat pendek Jawi. Okey.
Adik-adik yang dirahmati Allah, boleh lihat semula di muka surat 49. Okay, tajuk ni kita dah belajar pada minggu lepas. Kita telah baca bersama-sama. Okey, kita lihat muka surat seterusnya. Ini merupakan satu contoh teks Jawi yang kita boleh baca. Okey. Ustaz nak adik-adik di rumah. Adik-adik di rumah boleh ikut baca dengan Ustaz berkaitan dengan teks ini. Kemudian kita akan sama-sama melihat apakah aktiviti yang terkandung dalam buku aktiviti berkaitan dengan ayat pendek Jawi. Okey. Kita lihat. Okey, muka surat 50. Okay, tajuk kita adalah jalur keramat. Jalur ke keramat. Okey, ni akhbar apa ni? Harian Jawi. Harian Jawi. Tajuk dia jalur keramat. Okey. Kita lihat 16 Ogos Kota Kinabalu, Jabatan Pendidikan Negeri menganjurkan pertandingan kibarkan jalur gemilang sempena sambutan Hari Kemerdekaan ke-60 tahun. Pertandingan dibahagikan kepada 4 kategori, iaitu sekolah, kampung, taman perumahan dan kediaman individu. Pengarahnya Idris Ahmad berkata, borang penyertaan boleh didapati di Jabatan Pendidikan Negeri dan penjabat pendidikan daerah masing-masing. Beliau mengharapkan semoga pertandingan pada tahun ini akan lebih meriah dan mendapat sambutan yang menggalakkan daripada semua pihak. Okey, adik-adik boleh baca semula dengan menonton video Ustaz supaya adik-adik boleh kenal, okey, itu adalah perkataan Jawi. Itu bunyi dia rupanya. Adik-adik boleh lihat. Okey, dan boleh belajar sendiri. Okey, sekarang Ustaz nak adik-adik lihat dalam buku aktiviti. Okey. Pada muka surat 49. Tajuk dia Kampungku Damai. Okey, Kampungku Damai. Muka surat 49. 49. Okey. Adik-adik tak ada masalah. Benda ni adik-adik dah boleh buat. Kita dah bincangkan pada minggu lepas. Muka surat 50. Okey, muka surat 50. Ustaz akan terangkan, adik-adik boleh buat. Ustaz bacakan sikit lah. Untuk bantu anak murid Ustaz yang masih lagi belajar membaca Jawi. Okey, nombor 1. Ayah menghantar saya untuk tempat kosong di kampung bersama Datuk. A. Belajar. B. Memancing. C. Bercuti. Bulatkan jawapannya betul. Nombor 2. Saya amat kosong dapat tinggal bersama Datuk di kampung. A. Seronok. B. Sedih. C. Kasih. Ketiga, Datuk membawa saya kosong di kawasan kampung. A. Berlari. B. Berjalan-jalan. C. Melompat-lompat. 4. Saya juga membantu Datuk memberi kosong ayam dan itik. A. Tidur. B. Pakaian. C. Makan. Yang kelima, Datuk dan saya mengutip telur kosong untuk dijual di pasar. A. Ayam. B. Rebus. C. Masin. Okey. Ini jawapan dia. Adik-adik boleh gariskan ataupun adik-adik boleh bulatkan jawapan pada huruf A, B ataupun C. Okey. Adik-adik dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang terakhir yang saya nak terangkan tentang aktiviti ini, yang adik-adik boleh buat dalam buku aktiviti dalam masa seminggu ini. Okey, yang pertama, adik-adik boleh bina ayat yang mudah. Bina ayat berdasarkan perkataan yang diberi. Okey, yang pertama dia bagi contoh timun. Dia buat ayat mudah dia, ini timun. Ini timun. Alif ya nun ini. Yang kedua dia bagi perkataan cili. Apa ayat yang adik-adik boleh buat? Kalau boleh buat 3 perkataan Jawi lain, cantik. Yang ketiga terong. Yang keempat peria. Yang kelima tomato.
Yang keenam, kubis. Dan yang ketujuh, kangkung. Okey, Ustaz nak adik-adik bina ayat yang cantik dan menarik sebagai satu asas pengukuhan dalam jawi. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di hari dan masa untuk kelas pembelajaran Maya Pendidikan Islam tahun 2 selepas ini. Kalau ada salah dan silap, Ustaz mohon maaf. Dan kita bertemu lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.